وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Alhamdulillah, kita sudah sampai di qaul al-musannif rahimahullah wa arkanul Islam khamsah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah, shaum Ramadan, hajju baitillahil haram. Lepas musannif ia sebut aslul awal min usul ad-din, asas-asas yang satu yang sebut tu ma'rifatullahi azza wa jalla, kita kenal Allah Subhanahu wa taala, dan ia sebut dalil-dalil, sebut apa-apa perkara kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Waktu ni yang masuk dalam asas yang dua ialah ma'rifatul dinil Islam, kenal agama Islam. Waktu kita sudah ngaji dah minggu lepas tu apa makna Islam, Islam cara makna umum dan makna khusus. Waktu kita bukti dan kita sebut tiga rukun semua. Satu rukun Islam, apa ni, tiga martabah semua. Agama Islam tiga martabah. Satu martabah ya Islam, dua martabah iman, tiga martabah tu al-ihsan. Tiga peringkat semua. Peringkat satu Islam, peringkat yang dua iman, peringkat yang tiga al-ihsan. Untuk hari ni al-muallif musannif rahimahullah dia nak sebut, nak kecek rukun Islam hak lima. Rukun Islam lima dengan dalil-dalil dia, dengan makna dia semua tu insya-Allah bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu al-musannif rahimahullah wa arkanul Islam khamsah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan, hajju baitillahil haram. Yang rukun Islam semua ni, yang lima tiar semua. Islam ni duk atas lima tiar semua. Kalau salah utuh tiar ni, jatuh selalu dah, punah dah Islam. Lima semua mengucap syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita berdiri semaya, dan kita beri zakat, dan kita puasa bulan Ramadan, dan kita buat haji mampu supaya kita pergi Baitullahil Haram. Lepas tu yang mulai ingat dalil syahadah. Ni saya dah sebut semua lah. Cara atau uslub, cara musannif rahimahullah, dia hatta kitab dia, bahawa sudah dia sebut gapo-gapo dia kecek bab akidah tu, selalu dah dia bawa dalil. Tu hak manhaj ahlus salaf lagu tu lah. Balik manhaj salaf ni, kalau dia sebut masalah akidah, apa-apa sakut dengan akidah, dia sebut dalil selalu dah. Dalil ya minal kitab was sunnah. Dalil Al-Quran dan dalil hadis. Boleh lagu tu lah. Kitab-kitab hak salah-salah dulu. Kalau kita baca kitab sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, sunnah bin Abi Asim, kitab Tauhid Ibn Khuzaimah, kitab Tauhid, pihak-pihak lain lagi lah. Semua kitab Tauhid mana-mana tu, boleh kalau hak kitab salah, ya boleh kena ada dalil. Dalam Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Itulah cara-cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qal fadalilu syahadati qawluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Ini musannaf yang mulai dalil rukun hak mula-mula ialah rukun syahadah. Mengucap syahadat la ilaha illallah. Dan muallif ni dia bagi satu dalil. Satu dalil nak tunjuk kata apa panggil syahadah ni, mengucap syahadah la ilaha illallah masuk dalam
satu rukun wa idalil syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Dia mula ingat syahidallah annahu la ilaha illahu. Syahidah sini bermakna qada. Dia beri ilmu kita, dia beri berita kita, dia hukum. Sini makna syahidah. Bukan saksi ni dah. Karena saksi ada makna, bahasa Arab ni syahidah ni ada banyak makna. Tapi sini maksud dia, Allah beri hukum atau Allah beri kita tahu, Allah beri berita kita, kata dia tu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang betul malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sini ulama ambil di qauluhu ta'ala wa ulul ilm sini, maksud ulul ilm sini orang ulama dan anbiya. Jadi saksi kata Allah Subhanahu Wa Taala ni satu. Tuhan-tuhan yang lain lagi palsu semua. Tu maksud dalil ni. Sini ulama ambil dalil kelebihan atau fadilat al-ilm wa ahli. Fadilat ahli ilmi dengan ilmu di fadilat dah. Ambil dalil mana? Kata fadilat ilmu sini dan fadilat ahli ilmu. Ambil dalil satu, Allah Subhanahu Wa Taala khassahum bizikri duna sa'iril bashar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ahli ilmu, tak sebut orang lain, tak sebut. Allah Subhanahu Wa Taala khususi sebut dia dengan ulama. Lain tak sebut, salihin tak sebut, anbiya tak sebut, syuhada tak sebut, orang mukmin tak sebut. Sebut wa ulul ilmi. Jadi Allah Subhanahu Taala lagi sebut khah ahlul ilmi, dan dia kata ini kelebihan ilmu dan kelebihan ahli ilmu. Walaupun ia sebut malaikat, tapi malaikat ni tak masuk dalam kelong manusia. Malaikat ia khah. Jenis khah bukan jenis manusia. Sebab tu kita tengok jenis-jenis manusia ni tak ada. Lain tak sebut lain. Dia sebut ulul ilm saja. Sebab tu ulama ambil dalil sini satu dalil, satu wajah kata fadilah ilmu. Allah Subhanahu Taala sebut ahli ilmi, tak sebut hak lain-lain, tak sebut lagi. Tak sebut dia. Sebut ahli ilmu saja. Jadi ini satu fadilah ilmu. Dua wajah Allah Subhanahu Taala disebut syahadah dia sama dengan syahadah ulul ilm. Bahasa Arab panggil iqtiran syahadatullah bi syahadat al-ulama, dalilun ala fadl al-ilm wa ahli. Allah Subhanahu Taala sebut kata dia ni hukum dia, berita kata dia ni Allah Subhanahu Taala yang benar, yang sungguh, Tuhan-Tuhan lain lagi palsu, dan dia mari sebut saksi kata dia ni sungguh lagu tu, ambil nama, ambil ulama jadi saksi. Lagi panggil ikhtiran, dekat jadi tak jauh, jadi satu saksi tu dia mari saksi dengan ahli ilmi. Satu wajah yang dua. Wajah yang tiga, ikhtiran syahadah bi syahadatul malaikah. Malaikat saksi, lepas tu ulama saksi. Malaikat ni boleh masuk dalam makhluk Allah Subhanahu Taala, tak ada dosa. Jadi kalau duduk dekat, ikhtiran dekat ni, maksud dia jadi ahli ilmu ni masuk dalam fadilah ahli ilmi. Lepas tu boleh Allah Subhanahu Taala tak minta saksi malaikat orang adil. Kalau Allah Subhanahu Taala ambil ahlul ilmi jadi saksi, artinya orang alim ni orang adil lah. Orang adil ni orang adil. Kerana syahadah syarat dia, kita nak jadi syahid nak jadi syahid. Oleh kena pilih orang adil. Kita nak ambil orang jadi syahid gapo-gapo lah. Syahid kata rumah ni kita, tanah ni kita, syahid apa ni nikah dan semua tu ya. Kena pilih orang nak syahid tu kena pilih orang adil. Jadi Allah Subhanahu Taala mari sebut ahlul ilmi jadi saksi kata dia ni satu, tak ada Tuhan-Tuhan lain lagi. Maksud sini kata ulama ni orang ahli adli. Qala al-musannif rahimahullah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim. Qala al-musannif rahimahullah wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illa Allah.
Ini makna dia. Tidak ada Tuhan yang benar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hak ni lah hak tafsir yang betul kali. Karena ma'bud sini maksud Tuhan yang kita ibadat dia. Lepas tu la ma'bud kena tambah lagi bihaqqin. Ya kerana ma'bud banyak. Orang ada semua Tuhan lain tu banyak. Sebab tu kita kena takdir dia kena buh bihaqqin yang benar sungguh yang betul. Hak tak salah. Hak tu Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau kita main tafsir, dok dengar tafsir orang dok sebut tu la hakim illallah, setengah orang dok tafsir la ilaha illallah la hakim illallah. Itu tafsir panggil salah kerana tak cukup tauhid tiga semua lah tu. Yang hakim tu jadi maksud tauhid uluhiyah saja. Tak masuk rububiyah, tak masuk asma' wa sifat. Lepas tu hak tu golek fak hak dok tafsir lagu tu golek fak khawarij. Kerana dia besar masalah hukum masalah nak jadi perintah negeri. Sebab tu kita tafsir la hakim. Setengah ulama tafsir la qadirah ala al-ikhtira' illallah. Hak ni semua tafsir ni tak apa panggil jadi tak benar. Kerana gi tafsir juzuk setengah makna yang besar. Ma'bud sini masuk semua tauhid tiga semua. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Allah Subhanahu Wa Taala ialah hak benar. Qala al-musannif rahimahullah لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. Ini yang panggil rukun syahadah. Rukun syahadah. Ya dua rukun syahadah. Satu rukun la ilaha. Ini nafi. Ini nafi. Illa Allah ni rukun yang dua. Isbat. Kalau tak ada dua rukun ni, salah. Kalau kita sebut la ilah saja. Tidak ada Tuhan. Salah. Kalau kita sebut illallah saja. Malaikat Allah Subhanahu Taala tak sebut nafi. Tak cukup juga. Kerana ada Tuhan-Tuhan lain lagi. Sebab tu you kena ada dua rukun ni baru betul syahadah kita. La ilaha illallah, la nafi. Semua Tuhan hak demo dok sembah tu salah semua. Illallah yang benar, Tuhan yang benar sungguh, ialah Allah Subhanahu Taala. Sebab dia kata illallah muthbitan al-ibadah lillah. Ya kena isbat kita ni kena ibadat Allah Subhanahu Taala satu, orang lain tak boleh ibadat. La syarikalah, tak boleh syirik dengan Allah Subhanahu Taala dalam ibadat kita. Kama annahu la syarika lahu fi mulki. Kemudian Allah Subhanahu Taala dan Allah Subhanahu Taala tidak ada orang milik supaya Allah Subhanahu Taala milik milkun tam sini. Karena milik ni ia bagi dua, ia ada milkun tam, milkun naqis. Ada milik yang sempurna, ada milik yang tak cukup, naqis. Milkun naqis kita. Sebab apa milkun naqis ni? Dia kena dua perkara. Satu ia tak pernah. Dua dia apa panggil tak. Yazul. Naqisun wa yazul. Sebab tu panggil mulkun naqis. Allah Subhanahu Taala ni mulkun tam. Tetap tak kurang. Tu sebab tu Allah Subhanahu Taala kalau orang tanya kita dah orang nak mari tipu-tipu kita. Masalah kita kata la syarika lahu atau la syarika lahu fi mulki. Dia kata dia milik ke? Ni kalian aku. Ni kalian aku. Aku milik kalian ni. Kita nak jawab ke mana? Jawab kita kata milik dia tu tak sempurna, tak penuh. Milik tak penuh. Kenapa? Kalian ni seorang kena punah. Buruk. Tak makan. Dua, kalian ni seorang waktu dia meninggal habis pergi ke orang lain. Jadi milik tak tetap. Tu milik hak manusia, milik makhluk. Apa milik Allah Subhanahu Taala ni? Ialah milik sempurna kamil. Ya. Ini apa panggil rukun syahadah yang dua, nafi dengan isbat. Kalau tak ada dua ni salah. Sebab tu kalau kita main bacalah ayat-ayat mana-mana pun ia ada dua perkara ni. Satu Allah SWT sebut ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua nabi-nabi hak Allah SWT bangkat dah. Semua kaum hak dia bangkat semua kaum tu Allah SWT hatta suruh nabi ni mari dakwah kaum-kaum dia dengan cara nafiyun wa isbat. La ilaha nafi. Illallah illa ana fa'budun tu isbat.
Sebab tu kalau ada dua ni salah kalau dah. Kita mari baca ayat lain. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Ini isbat. Wajtanibut taghut. Sini nafi. Dah Allah SWT bangkat semua tiap-tiap rasul kepada umat-umat dia. Dah minta dua perkara ni. Minta ibadat Allah SWT dan jauh pada tahu-tahu. Tahu-tahu ni ialah syaitan-syaitan dan apa panggil kullu ma'ubida min dunillah. Gapo-gapo hak dan ibadat bukan ibadat Allah SWT dia panggil taghut. Qala al-musannif rahimahullah wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Sini muallif mari tafsir ayat-ayat hak yang sebut dah hak sani hak sakut paut dengan tauhid tu mari tafsir dengan Quran, tak sebut benda lain. Tak sebut berkata ulama, tak sebut berkata Nabi SAW. Kita tafsir hak Quran diri. Karena Quran kita tafsir Quran ni nombor satu, jelas yang nombor satu kali. Karena martabah tafsir ni banyak dah, tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bis sunnah, tafsir Quran bi aqwal sahabah, tafsir Quran bil lughah al-arabiyyah, tafsir Quran bi aqwal tabi'in. Itu martabah pengkat-pengkat tafsir. Tapi Muhammad Abdul Wahab mari pilih pengkat hak tinggi kali ialah tafsir Quran bil Quran. Dia kata tafsiruha, tafsir ayat hak sakut paut dengan syahadah ialah tafsir ayat hak kita Ibrahim. Yang mai sebut cerita Ibrahim tak apa. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Wa idh qala Ibrahim. Sini kaedah ya ikhwah, kita boleh ambil kaedah tafsir sini. Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia sebut manusia dalam Quran, dengan cara puji dia ada dua tujuan. Kaedah dia, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut hamba dia dengan cara puji ada dua tujuan. Satu, dia suruh kita ni kasih dia, mahabbatuhu, dia suruh kita kasih dia. Dua, dia suruh kita ni ikut dia. Iqtida' bihi, ikut dia. Gapo dia suruh kita ambil, gapo dia lari kita tinggal. Hari golek lagu itulah Allah SWT puji dalam Quran ni yang nak kita kasih ke hamba hak dia puji tu dan dia suruh kita ni ikut hamba hak dia puji tu. Sebab sini dia puji Nabi Ibrahim. Kerana dia sebut Nabi Ibrahim di maqam dia dakwah pada tauhid. Ni maqam ni maqam apa panggil? Maqam Allah SWT pujilah. Sebab tu kalau Allah SWT puji, dia ada dua perkara ni, satu dia kita kasih dia, dua kita ikut dia buat apa. Sini dia kata apa? Mula-mula dia mulai qala Ibrahim li abihi wa qaumih. Ibrahim berkata kepada kaum dia dan ayah dia dan kaum dia kata apa? Innani bara'um mimma ta'budun. Aku lepas diri dari apa kamu duk sembah. Di sini panggil apa sini? Sini nafi. Kerana apa? Kerana dia lepas diri. Bara'un lepas diri. Lepas diri semua hak kaum dia dan ayah dia, bapa dia tu duk semua Tuhan yang lain-lain hak palsu tu. Sini bara'un, sini panggil nafi. Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sini isbat. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi aku, yang tetap beri hidayah ke aku. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Allah Subhanahu Wa Taala sini dia panggil dia wikemah. Wikemah masalah ni dengan apa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kita. Sebab kaedah saya sebut itulah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sebut yang menjadi tu, tujuan dia nak sampai ke apa? Nak sampai pada tauhid uluhiyah. Oleh kalau dia sebut tauhid rububiyah, muqtada dia tu, muqtada atau lawazim tauhid rububiyah kena sampai pada tauhid uluhiyah. Sini pun illal ladzi fatarani, malaikat Allah Subhanahu Taala menjadiku, aku tetap dia beri hidayah kat aku. Ini satu doa kita minta sama Allah Subhanahu Taala, dia beri hidayah kita. Lepas tu mari sebut apa? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un.
Wa ja'alaha dhamir ni kelip pada kalimat tauhid, dan ialah kalimah innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ha ni kalimah dia dah. Kalimatan tu kelip pada dhamir, kelip pada innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Illa alladhi wa ja'al kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menjadi kalimat tauhid ni tetap kepada titih keturunannya ya, supaya apa? Supaya mereka tu kembali kepada tauhid tu, supaya jaga mereka kepada syirik. Ya wasiat ko anak dia dan cucu-cucu titih-titih dia tu, so kita ni duduk dalam gapo? Duduk dalam akidah dan dalam tauhid. Untuk gapo? Untuk kita ni la'allahum, supaya ia ni jauh pada syirik-syirik. Dalil kata Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu Nabi Ibrahim wasiat. Di sini ya tak ada sebut wasiat ja'alaha kalimatan baqiyah, tak sebut, tapi dalilnya ayat lain lagi. Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sini muslimun khas ke muslimun am sini? Tanya kok ya. Illa wa antum muslimun. Muslimun am wala khas? Kita ngaji dah muslimun dua, okey? Muslimun am, muslimun khas. 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 Apa khas? Apa khas kasih? Am lah Ustaz. Bapa am. Ya kalau am kena ada sebab, kalau khas ada sebab. Ya am. Am kerana ia cerita Nabi hak lepas dah. Kalau Nabi lepas dah kecek hukum Islam ni ia masuk dalam am. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut hak Islam jadi khas. Kerana kita sebut dah al-istislam lillah bitauhid. Itu hak takrif am. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus min asy-syirk. Hak tu takrif am. Sini am kerana ia sebut Nabi hak lepas dah. Kalau tubik mulut Islam dengan Nabi kita jadi khas. Kerana takrif dia wa istislam lillah bitauhid, wa istislam lillahi ta'abbudan bisyar'il munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita serah diri kita dengan cara ibadat dalam wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak khas. Tapi hak am ni kita serah pada Allah Subhanahu taala dengan tauhid, dan kita ikut Allah Subhanahu taala suruh, dan kita berjauh pada lepas kita diri pada syirik. Hak tu cara umum. Sini jadi masuklah cara umum. Maksud sini Nabi Ibrahim berwasiat dengan agama anak-anak dan Nabi Yaqub. Wahai anak aku, Allah telah milih agama Islam ini menjadi engkau, dan lepas tu maka janganlah kita ni pergi syirik. Malaikat kamu dalam kita kena duduk dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu taala ni ya sebut kata Nabi Ibrahim wasiat anak-anak dia dan Nabi Yaqub ya bani ya wahai anak-anakku, Allah Subhanahu taala milih agama Islam. Maksud agama Islam sini cara umum. Lepas tu maka janganlah kamu mati malaikat kamu mati keadaan Islam. Ini mati dalam keadaan Islam. Jadi sini ayat ni ulama sebut atau banyak-banyak faedah lah boleh. Satu, kita kena lepas kita diri pada syirik bara'ah minasyirik wa ahlihi. Dua, kita kena jaga anak-anak kita dan kita didik anak-anak kita dalam akidah. Ni satu-satu ayat hak kita boleh ambil dalam ayat ni lah, penting dah. Bagi kita nak didik anak kita, kita jangan lupa kita kena didik dalam iman, dalam akidah. Ambil pada ayat Nabi Ibrahim yang wasiat anak-anak dia dan titih-titih dia dan cucu-cucu dia. Tiga,
Kalau kita nak apa panggil bahasa Arab panggil i'tizaz wal iftikhar. Kalau kita gapo nak ayat bahasa Melayu tak kira. Kita kena apa ni? Kena tunjuk kata kita ni duduk dalam agama Islam. Jangan malu kata kita Islam. Kita kena ada apa panggil akad diri dengan Islam. Akad diri dengan Islam. Sebab tu dia kata antum muslimun. Sini al-istiqamah bil Islam wal izzah lil Islam. Ya qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu. Ni dia tambah lagi. Tambah ayat 3 4 ayat bagi dah. 3 ayat yang bagi semua untuk apa ni? Makna la ilaha illallah. Wa qawluhu ya ahlal qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kasih sini muslimun sini khusus kamu. Sini khusus ke umum. Umum sebab ya kata ahli kitab. Dulu. Allah Subhanahu taala yaqul, dia Yusuf dia sebut tu. Qul man yaqul. Jadi khusus ke umum. Khas. Khas ya, okey. Tahu kaedah apa, yang reti kaedah apa, kalau tak reti kaedah yang pelik. Tapi nak reti kaedah dia kena reti makna ayat lah. Ni kita boleh tahulah. Kalau cerita Nabi lepas-lepas dah, jadi Islam umum. Kalau cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Islam khusus. Kasih tulis kaedah tu dah. Boleh balik sesiang boleh. Boleh tahu kaedah ni. Ya. Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Allah Subhanahu taala suruh pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah kepada satu kalimah. Kalimah sini kalimah la ilaha illallah. Tauhid lah. Sebab ulama tafsir kalimah adilah. Mari sama. Satu, kita mari satu kalimah ni. Sawa'in bainana wa bainakum. Bersama antara kami dengan kamu. Kita mari tengok. Hak mana betul? Mari tengok kalimah ni. Hak Yahudi mari tengok. Hak Nasrani mari tengok. Betul ke tak kalimah ni la ilaha illallah? Gapo kalimah? Alla na'budu illallah. Kita tidak semua malaikat Allah Subhanahu taala. Ini gapo ni? Alla na'budu illallah. Ini isbat. Isbat. Kaedah isbat. Alla na'budu illallah. Tidak semua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan kita tidak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Sehingga jangan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in tawallau, kalau mereka tidak terima, mereka tidak terima kalimah sawa', tak terima tauhid ni, maka katalah kepada mereka, yalah kau fok ya tu, kami adalah orang Islam. Ana muslim. Hak ni yang saya dak sebut ni i'tizaz wa iftikhar bil Islam. Dia tak saya terima, alhamdulillah. Kita ada agama kita. Maksud sini kita tak boleh ikutlah hak dia tu. Lama pun buat tahu tadi dia tak sah, kita pun tengok dia tak sah, kita nak baik dengan dia, ingat Islam. Ni cara-cara kita nak muamalah dengan bukan orang Islam. Saya sebut 4 perkara kaedah tu. Satu kaedah kita tak boleh mudahanah. Apa maksud mudahanah? Tak boleh tanazul, tak boleh tinggal agama kita, akidah kita sebab kita nak baik dengan dia tahu itu. Hak tu kalau sakut dengan akidah kita tak boleh. Tapi kalau sakut dengan muamalah duniawiyah, hak tu boleh. Kalau sakut dengan akidah, selalu dah. Aqulu ashhadu bi anna muslimun. Qala al-musannif rahimahullah wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qawluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sini musannif mari nak sebut syahadah yang dua, syahadah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai dengan dalil, yang dalil dulu, lepas tu ya bagi apa panggil makna dia. Dia boleh lagu teori lepas dia sebut ya dalil, lepas tu ya sebut makna syahadat la ilaha illallah. Sini maksud
ayat sini dah laqad ja'akum Allah Subhanahu wa taala, sesungguh Allah Subhanahu wa taala datang kepada kamu satu orang Rasulullah dari kelong kamu dari kelong kita diri dah. Jadi Rasulullah SAW Allah hantar dia satu orang kelong dari kita diri. Tak ada orang lain. Orang diri kita ni, orang kita lah mudah-mudah dah. Makhluk seperti kita. Gapo maksud dia? Azizun alaihi ma'anittum. Gapo ya susah-susah dah. Gapo susah kita, Rasulullah SAW sangat susah. Maksud dia Rasulullah SAW tidak minta sama kita, sama umat dia benar-benar susah. Maksud sini, agama Islam, ya agama yang cara mudah. Ada taisir. Agama Islam, agama yang mudah. Al-Islam dinu yusrin. Ada maksud dia sini. Rasulullah SAW gapo susah, dia pun puasa susah. Maksud sini dia tak boleh susah lah kok umat dia. Kerana agama Islam ni agama yang mudah. Tapi syarat kita nak ambil dengan agama kita dengan cara mudah, dia ada dawabit dia. Ada 3 dawabit. 3-4 dawabit dah. Yang ni penting. Ya kerana gapo kerana orang setengah-setengah orang ni dia kata agama bahawa kita suruh gapo-gapo agama Islam agama mudah, tak boleh buat payah-payah. Ya kita kena ngerti kak kerana gapo? Kerana hak mudah ni ada syarat dia ke, ada dawabit dia ke. Dah. Mudah bukan mudah seperti mudah tak ada syarat dah, ya ada syarat dia. Walaupun agama Islam mudah tapi ada syarat dia. Satu syarat dia jangan ulama kata alla yakun at-taysir mabniyan 'ala asy-syahwah wal ahwa bal la budda an yakun at-taysir thabitan bil nusus asy-syar'iyyah. Maksud dia sini tidak mudah ni tidak ada dasar, kena ada dasar. Bukan mudah kita dengan dasar hawa nafsu kita. Bukan mudah kita ni dia ada dasar dengan nusus wahyu. Bukan kita wasahan wak mudah. Tak ada dalil, tak boleh. Maksud dia gitulah. Kita nak ambil agama Islam dengan cara mudah, jangan datah dasar nafsu kita. Kita kena cari dalil kata masalah ni ada mudahi dengan dalil. Kenapa apa? Takut kita pergi ambil buat cara mudah salah. Misal dia kita buka puasa. Dalam bulan Ramadan kalau kita musafir atau kita demam sakit. Kita musafir dah, kita buka puasa. Mudah ni ikut sunat Nabi tak? Ikut wahyu tak? Ikut wahyu ya. Ni betul. Tapi kalau duduk rumah, puasa tak sibuk buka puasa, tak ada demam apa. Islam mudah Islam buka puasa. Sini lagu dengan tak ada dalil lah. Jadi tak ada dalil lah. Tu tak boleh. 2 syarat ya. Ulama kata ada mujawazat an-nass fil akhdh bit taysir wal istizazah min at-takhfif. Tidak lebih, kita tak boleh lebih hak atas nusus wahyu, hak mudah tu. Allah Subhanahu taala mudah Islam tapi tak boleh lebih hak pada nusus wahyu Allah Subhanahu taala. Kalau kita pergi ambil agama dengan cara mudah lebih hak dia, itu salah. Misal dia Allah Subhanahu taala bui kita semaya dah buat kita sakit, kita boleh semaya, boleh duduk. Tapi kita pergi semaya tidur dah. Kita boleh duduk. Kita boleh duduk dah. Boleh duduk, boleh semaya duduk. Tapi kita nak buat jadi mudah dah, kita pergi semaya tidur. Sini lebih hak. Karena apa? Allah Subhanahu taala mudah kita. Tapi kita tak ada kelajar mudah dah, kita pergi tinggal dalil suruh buat setara tu dengan cara mudah tu, pergi lebih hak pergi buat kau mudah lagi, tinggal hak mudah, hak wahyu suruh, hak tahu hak Allah Subhanahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak suruh kita kalau kita boleh duduk, kita duduk dulu. Bukan kita lagi tidur saja dah. Dah semaya tidur lah. Kita boleh duduk, kita duduk dulu. Kalau tak boleh duduk baru kita tukar lagi semaya tidur. Tu syarat yang 2. 3, ulama kata jangan belaga. Mudahi kita tu jangan belaga dengan ayat-ayat dan sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau belaga dengan sunat Nabi, awak mudahi ni salahlah. Supaya apa puan misalnya pergi
negeri Europe, dia kata, tak apalah, kita buat hijab lah. Dan kita buat dakwah lah. Kalau nak ambil Islam wasatiyah ni, nak mudah ni, kita tengok sini, tak boleh. Kerana apa? Kerana sini lawan dengan hukum Allah SWT. Allah SWT suruh orang Tino ni pakai dakwah, pakai hijab. Kita ditinggal kerana nak mudah ni. Ini belakang. Itu tak boleh. Syarat yang 3. Syarat yang 4, kita nak ambil mudahi gapo-gapo dah. Kita kena jaga, kena jaga. Kena ada syarat gapo. Syarat kena tengok maqasid syariah. Ini penting. Bukan saja-saja nak mudah dak. Kita ambil mudah, kena tengok ada tujuan maqasid syariah. Ini penting. Karena apa? Karena kalau tak ada maqasid syariah, tak ada tujuan. Jadi saja nak mudah. Tak sih. Kita buat mudah ni karena apa? Karena ada tujuan maqasid. Masalah. Baca Quran deh. Allah Subhanahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi kita ni baca 30 juz sehari. Tak boleh. Tujuan apa? Tujuan Allah Subhanahu taala nak kita baca dengan kena cara tajwid, dengan tak boleh gaduh, kena tadabbur, kena reti mana ayat. Jadi banyak tujuan. Kalau nak kita tengok di tujuan ni, kalau kita pergi baca 30 juz sehari, tak siapa tujuan. Sebab tu kita boleh nak ambil mudah-mudahi hukum Islam ni, kena tengok ada tujuan dah. Supaya hijrah deh. Hijrah. Allah Subhanahu taala kalau kita kira hijrah ni pergi tinggal negeri kita susah. Letih. Tapi Allah Subhanahu taala orang tahu rukhsah. Walaupun orang ni dhaif duduk dalam negeri, kalau dia tak boleh semaya, tak boleh apa panggil nak buat agama-agama dia, nak jaga agama dia, tak boleh, Allah SWT semua tubik. Kena hijrah. Walaupun kita dhaif. Ni tujuan apa? Tujuan hijrah tu nak kita jaga agama kita, boleh kita ibadat. Kalau kita duduk dalam negeri ni duduk zalim, tak boleh nak katuk sejik, tak wis semaya, bunuh apa tu. Walaupun kita dhaif pun Allah SWT suruh kita pergi hijrah. Dalil innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Kita orang dhaif. Lepas tu Allah SWT qalu alam takun ardullahi wasi'ah wa tuhajiru fiha. Dhaif maksud dhaif sini dia tak boleh nak semaya, tak boleh nak puasa, tak boleh nak buat ibadat, tak boleh nak mengajar. Sini dia kena pergi hijrah walaupun dia dhaif. Qala al-musannif rahimahullah ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد إلا بما شرع. Ini makna syahadat la ilaha illallah. Kita lafaz dengan mulut kita dan kita yakin dalam hati kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kena ada 4 perkara semua ni, 4 asas semua. 1, taatu fima amar. Dia suruh gapo-gapo kita kena taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh gapo-gapo kita kena taat dia. Kalau suruh dengan cara wajib, kena buat, kena wajib. Dosa tak buat. Kalau suruh dengan cara sunat, kita buat. Kita itulah we adalah hal sunat buat tu. Kerana kita nak sempurna kita dah, sempurna iman kita. Wa tasdiquhu fima akhbar. Kita kena percaya benar-benar berita dia sebut. Ya kerana berita ni dia tak serupa. Hak suruh tak serupa berita. Ya berita kakak ya berita kita tapi kena percaya ya. Tak kena amal. Kakak percaya tak kena amal. Tapi hak ya suruh ni kena amal. Sebab tu berita ya ada 2. Berita hak ya isbat dan berita hak ya nafi. Hak ya isbat dia kata masa depan berlaku kiamat. Itu isbat. Atau berita hak dia nafi. Allah Subhanahu taala tak zalim. Ama rabbuka bizallam. Ni hak ya berita nafi kita kena percaya. Ayo berita isbat kata masa depan ni jadi berlaku kiamat. Dulu-dulu itu ada nabi nama Musa, dulu itu ada nabi nama Nuh, dulu itu ada nabi nama Adam. Kita kena percaya. Hak tu ikhbar. Ta'atu fima amar, tasdiqu fima akhbar, wa ijtinab ma naha anhu wa zajar. Gapo-gapo hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari kita kena tinggallah. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa man ha ankum tahu. Dah. Wa alla yu'bada illa bima syar'a. Hak ni hak penting sekali. Kita tak boleh nak ibadat Allah Subhanahu taala malaikat kena turut jarak kena turut perintah Allah Subhanahu taala. Bima syar'a sini dhamir klik pada
lafzul jalalah Allah. Takut bahas silap. Ya setengah orang bahas silap bima syara'a Rasul. Ini bukan. Maksud sini ad-dhamir ya'ud ila aqrab mazkur. Gapo aqrab mazkur rekat kali? Lafzul jalalah Allah. Bukan bima syara'a Rasul. Sebab gapo kita kata dhamir klik pada Allah Subhanahu taala? Karena Quran tak ada sebut dalam Quran kata sebut Rasul syara'ah, tak ada. Dan sahabat-sahabat tak ada dalam berkata sahabat sebut kata Rasulullah syara'ah. Ghalib sahabat sebut sanna Rasulullah. Nabi apa panggil wisunat benda ni. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajib benda ini. Karena gapo? Karena orang hak buat syariah ni Allah Subhanahu taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarlah sebab hak syariah Allah Subhanahu taala. Sebab tu maksud illa bima syara'a ai ad-dhamir ya'ud ila Allah Subhanahu wa taala. قال المصنف رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Padahal mereka tidak perintah mereka supaya sembah Allah Subhanahu taala dengan ikhlas ibadat dan tetap di atas tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Dan supaya mereka mendiri semaya, seperti memberi zakat dan itulah agama Islam yang benar. Zalika dinul qayyimah, agama yang benar. Ayat ni ada 3 dalil. Satu dalil tafsir tauhid. Yang tafsir tauhid pula ada. Yang tauhid ni ada semua. Wa tafsir tauhid wa huwa min qoulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak perintah mereka supaya sembah Allah Subhanahu taala dengan ikhlas. Al-amr tsani wujubus salah. Wa dzalika min qoulihi ta'ala wa yuqimus salah. Itu dalil yang 2. Apa ni supaya mereka mendiri sembahyang. Al-amr tsalits wa yu'tuz zakah. Memberi zakat. Tu semua 3 tu Allah Subhanahu taala sebut dalil atau benda-benda ni rukun Islam. Qala al-musannif rahimahullah, patutnya disebut dalil puasa. Wa dalilus siyam qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ulama sebut kalau Allah Subhanahu taala panggil dengan cara al-iman, ya ada 2 perkara. Satu, dia suruh kita pati. Dia panggil dengan kita ni orang iman. Dia panggil kita, ya akid kita dah tu. Ya akid kita tinggi dah. Ya akid dengan sifat iman. Orang iman. Panggil dengan cara molek panggil. Nida bi uslubin jamil. Panggil dengan cara hormati. Karena apa? Karena nak kita ingat. Kita dengar molek, ngapati molek. Sebab dia panggil cara beriman. Ya puji kita dah lah. Panggil kita dengan cara iman, lepas tu tujuan yang 2 panggil cara kita iman, ayat terbenar yang sebut tu masuk dalam iman. 2 perkara tu biasa ni dah. Ya ayyuhallazina amanu, sebab tu Ibn Mas'ud kata, idza sami'ta Allah Subhanahu wa ta'ala qul, ya ayyuhallazina amanu, ir'aha sam'ak, dengar molek, fa imma khairan tu'maru bih, atau benar yang baik-baik Allah Subhanahu taala suruh kita buat, wa imma syarran tunhan, atau benar tak molek, benar maksiat kita berjauh. Jadi 2 perkara Allah Subhanahu taala panggil kita dengan cara puji, dengan cara iman, nak suruh kita perhati molek. Kerana benar hak yang nak sebut, tujuan yang 2 benar yang nak sebut tu benar masuk dalam sifat-sifat amal-amal yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang beriman, kamu wajib kan berpuasa bagaimana diwajib di atas orang yang dulu. Allah SWT beri wajib iman puasa ni supaya apa? Supaya orang hak lepas dah, orang hak dulu. Sebab gapo? Tujuan gapo? Supaya kamu bertakwa. Kita bertakwa Allah SWT. Sini Allah SWT sebut. Apa Allah SWT sebut? Suruh kita berpuasa. Suruh kita puasa. Lepas tu dia sebut kata orang dulu-dulu belum pada kita tu, dia puasa supaya kita juga. Pedah ke apa dia sebut tu?
Bila apa dia sebut? Tidak, Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu sumu la'allakum tattaqun. Hei orang beriman, puasa supaya Allah SWT supaya kamu bertakwa. Boleh tak sebut lagu tu? Afwan. Tapi apa Allah SWT lagi sebut? Sebut kata orang dulu pun puasa juga seperti kita. Apa rahsia dia? Dia boleh sebut tak rahsia? Pada apa Allah SWT ni sebut atau orang dulu pun puasa seperti kita agak. Sedangkan boleh Allah SWT nak sebut selalu dah suruh kita puasa dia atas supaya bertakwa. Tak nak sebut orang dulu. Satu rahsia nak tunjuk atas penting hukum puasa ni. Kerana Allah SWT dah wajib atas orang yang dulu. Dalil kata Allah SWT kasih kepada umat Muhammad SAW beri amal orang dulu buat juga untuk nak tunjuk kata amal ni penting. Puasa ni penting. So, dua orang bahasa Arab panggil nak kita ni jadi senang hati. Senang hati kan? Allah SWT kasih kita. Allah SWT ingat kita kerana apa dia tak suruh kita sorang dak. Tak suruh orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa sorang dia dak. Ada orang lain puasa juga. Jadi boleh terdengar tu, orang lain puasa juga. Jadi bukan kita yang sorang puasa dak, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa saja. Jadi dia ingat sikit boleh terdengar. Puasa genah sikit hukum puasa ni. Kerana apa? Kerana orang dulu pun puasa juga seperti kita. Kalau orang dulu puasa, kita pun kena puasa lah. Jadi hukum ni puasa genah sikit. Asal orang kata takhfif ala hadhihi al-ummah haitsu lam tukallaf wahdaha bis-siyam. Boleh ada kita duk bahas silap atau ni susah puasa ni deh. Jadi susah berat. Tapi kita betul mikir orang dulu pun puasa juga. Jadi tak ada payahlah puasa ni. Kerana orang dulu puasa, orang dulu boleh puasa, kita pun boleh puasa. Maksud itulah. Tiga, nak tunjuk kata Allah Subhanahu Wa Taala sudah penuh agama Islam. Ada gapo sunat, ada gapo wajib, hak umat lepas dah Allah Subhanahu Wa Taala pun suruh. Juga suruh umat ni buat juga. Dan lebih ada hak umat ni, umat ada lepas dulu dia suruh juga. Maksud dia anak Islam ni sudah penuh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sini sekadar ni molek masa pun sudah lewat dah. Apa masa alhamdulillah. Terima kasih belaka apa kita mari hadir majlis ilmu. Ada soalan. Ya. Orang zaman dulu tu puasa berapa hari baik ni ada tak cara dia? Cara tak sebut. Tak sebut cara dia. Sebut atau puasa. Boleh hadir ada surat dia, saya tak tahu lah tu. Cara puasa lagu mana tu Allah alam lah. Ya. Lepas tu mayas tak? Supaya tak? Ya. Ya cara-cara dia tu, dia maksud dia sini nak ayat atas benda ni ada, tapi kaifiat kerana kita ya sebab gapo tak sebut, kalau tak sebut gapo tu kerana ya syarat hak dulu itu ya bukan syarat kita, tapi malaikat kalau ada supo. Ya golek ya supo gapo? Ya supo akidah. Al-anbiya ikhwat illatin. Ikhwat illat ni mana maksud dia? Supo berakidah. Akidah supaya ia tak tukar dah. Allah SWT kita kena ibadat Allah SWT, tak boleh syirik. Tapi golek syariah hukum-hukum ni tak supo. Sebab tu dia panggil syarak man qabla, syarak lana, syarak kita, tapi kalau tak supo kita, dan Nabi mari guna tak supo tak boleh lah. Supo tobat dulu itu. Misal tobat kena bunuh. Dulu itu. Tobat dia kena bunuh. Tobat kita kena tinggal, kena sesat dah. Lepas tu azan tak sebuat. Tobat dia bunuh. Jadi ada benar-benar tak supo. Tak supo lah semaya yang kita dah. Haji dia tak supo haji kita. Cara dia lagu mana tu Allah alam lah. Ya. Ya Ustaz. Ya. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.